أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أقوال وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام والكلا وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 18 Sya'ban. Berarti sudah masuk malam yang ke-19 Sya'ban. Besok 19 maka masuk pada malam yang ke-20. Berarti kita kurang lebih dalam seminggu lagi dalam masuk bulan Ramadan. Tinggal kita tunggu pengumuman daripada mufti negara kita. Siap-siaplah kita akan jumpa dengan bulan Ramadan. Namanya Ramadan. Dia akan buka pintunya. Rumah Ramadan, jalan Ramadan, bulan Ramadan, tahun Ramadan, waktu Ramadan, detik Ramadan. Dia akan buka pintunya. Kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan tersebut. Maka
kita masih ada lagi waktu untuk bersiap sedia untuk terima datangnya tamu yang sangat-sangat istimewa. Kita memanggilnya ke atau tidak panggil, kalau sudah sampai waktunya datang, maka dia akan datang. Siap-siap kita nak masuk bulan yang penuh dengan barakah ini. Kenapa saya mengatakan bulan yang penuh dengan barakah? Sebab Nabi SAW telah jelaskan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya, permulaannya Ramadan tersebut adalah rahmat dari Allah. Pertengahannya pengampunan dari Allah. Penghujung bulan Ramadan, hari-hari terakhir, minggu terakhir bulan Ramadan, merupakan kelepasan merdeka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siap-siap kita pada jemaah sekalian, dari sekarang perbaiki ibadah kita. Dari sekarang perbaiki ibadah solat kita. Sebab setiap malam kita akan bersujud, bertakbir, berrukuk, i'tidal kepada Allah Ta'ala dengan berkali-kali, yaitu solat tarawih. Baik yang melaksanakan 8 ataupun 20, tetap dia akan melaksanakan ibadah solat tarawih. Jangan kita tinggalkan malam-malam kita dengan tidak melaksanakan solat tarawih. Solat tarawih itu dilaksanakan apabila telah selesai dari solat isya. Katakan kita kerja, balik lambat pukul 10, pukul 11 malam, belum solat isya, maka solat isya. Habis solat isya, solat tarawih. Boleh ke macam itu? Boleh. Tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Bila last kita boleh solat tarawih? Last kita boleh solat tarawih adalah sebelum masuk waktu imsak. Imsak kita dah kena stop, dah tak boleh makan, dah tak boleh minum. Sebab lagi 10 minit, lagi 17 minit, lagi 12 minit nak masuk waktu subuh. Boleh. Ya. Maka kita nak solat tarawih pukul 1 pagi boleh, pukul 2 pagi boleh, pukul 3 pagi boleh, pukul 12 malam boleh, pukul 11 malam, 10 malam, 9 malam. Walhasil kita boleh melaksanakan solat tarawih selepas solat isya. Azan isya, kita solat isya. Azan isya, awak tak solat isya, awak lambatkan isya. Ya, pukul berapa awak solat isya? Pukul 10 malam. Habis dari solat isya pukul 10 malam, awak solat tarawih. Boleh tak? Boleh. Sah. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kalau para jemaah pergi ke Hadramaut, ya, khususnya di Kota Tarim, pada jemaah sekalian, satu malam itu penuh dengan solat tarawih. Pilih kita nak pergi masjid mana? Ya, pilih kita nak pergi masjid mana. Contoh dia macam mana? Macam mana boleh satu malam penuh dengan solat tarawih? Ya. Kawasan sini berapa masjid ada? Masjid Hajar Fatimah, Masjid Sultan, Masjid Malaba, mana lagi? Ha? Gafur. Masjid Salim. Masjid Salim mana ada? Oh, okey lah. Ya, Masjid Haji Muhammad Salim. Ya, bukan makan memang kan? Ya. Okey, berapa masjid ada tu? 5 kan? Ha? Masjid Hajar Fatimah, Masjid Sultan, Masjid Malaba, Masjid Gafur, Abdul Gafur, Masjid Haji Muhammad Salim. 5 masjid. Okey, saya kasih contoh. Macam mana dekat Hadramaut tu satu malam semua penuh dengan solat tarawih. Contoh, Masjid Sultan, bila azan isya, semua masjid azan. Habis azan isya, Masjid Sultan
pun start sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, solat tarawih 20 rakaat. Dah habis Masjid Sultan solat tarawih, Masjid Hajar Fatimah mula solat Isya. Solat tarawih 20 rakaat. Habis Masjid Hajar Fatimah solat Isya dan solat tarawih, Masjid Malabar pula. Habis Masjid Malabar pula Masjid mana tadi? Haji Muhammad Saleh. Habis Haji Muhammad Saleh mana tadi? Masjid Abdul Ghafur. Tengok satu malam semua solat tarawih. Jadi berapa banyak rakaat kita boleh solat tarawih? Orang Hadramaut, para alim ulama, masyarakat dekat sana, kalau bulan Ramadan tiap-tiap malam solat tarawih 100 rakaat. Tak ada kecoh pun para jemaah sekalian. Tak ada kecoh. Tak ada menjelaskan 8, tak ada jelaskan 20, dan tak salahkan yang 8 dan tak salahkan yang 20. Apa pendapat ulama sana? Mereka jelaskan apa? Bulan Ramadan bulan ibadah. Jadi rajin-rajinlah kita ibadah, buat sekuat tenaga kita. Berapa banyak ibadah nak buat? Tak ada larangan. Tengok, faham? Ya, maka kita siap-siap pada jemaah sekalian nak masuk bulan Ramadan. Dari sekarang perbaiki ibadah kita. Ya, perbaiki ibadah kita. Tengok macam mana cara kita solat. Angkat takbir betul ke tak betul? Ya, baca Fatihah betul ke tak betul? Kalau kita rasa salah, cari seorang guru. Ya, cari orang yang alim, orang yang pandai. Suruh dia cek solat kita. Suruh dia cek wudu kita. Macam mana cara wudu yang betul? Ya, basuh muka tu macam mana? Jatuhkan niat tu bila? Basuh tangan tu macam mana? Kepala macam mana? Kaki macam mana? Itu anggota wudu kan? Yang wajib kan? Habis yang kumur-kumur masukkan air dalam hidung, itu sunnah. Nak buat macam mana? Boleh tak Ustaz? Buat, bagus. Kalau tak buat, rugi. Ya. Ada orang berfahaman, apa dia jelaskan wajib? Buat dapat pahala. Betul apa? Ya. Wajib buat dapat pahala. Ya. Kalau haram, buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Sunnah? Apa fahaman sunnah? Apa yang orang faham? Ya, biasa masyarakat kita bilang apa? Oh, ini sunat, jadi buat dapat pahala. Tak buat tak apa. Betul tak? Betul tak baca? Ya. Menurut saya salah. Sunnah macam mana? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ya, ibarat macam kita kerja. Kita kerja ada gaji tetap. Tahu-tahu bos panggil. Ya. Bos panggil, bos bilang, minggu ini awak kena overtime. Ya, karena bos bilang tak boleh. Sebab minggu yang lalu semua staf dah kena overtime. Awak seorang je belum kena overtime. Jadi awak mesti overtime. Untung tak untung kalau overtime? Untung lah. Sebab apa? Nanti akhir bulan dapat gaji lebih. Itu dia berada pasnya. Begitulah dihukum sunnah. Ya, cari tengok macam mana bacaan kita, bacaan Fatihah kita betul ke tak betul. Mana yang panjang perlu dipanjangkan, mana yang tipis perlu ditipiskan, mana yang perlu di stop dimatikan maka matikan, mana perlu untuk disambungkan sambungkan, mana perlu untuk di stop tapi bunyi sikit. Ada tu macam itu? Ada? Qul huwallahu ahad. Ahad bunyi sikit. Dia. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada sikit. Dia. Pada zaman saya. Ya. Macam mana kita angkat takbir? Kalau selama ni kita angkat takbir, Allahu Akbar. Ada orang angkat takbir begini. Ada orang angkat Allahu Akbar. Ya. Ada orang angkat takbir Allahu Akbar. Tengok saya angkat takbir tadi. Ada beza tak? Satu saya angkat takbir macam ini. Allahu Akbar.
Lagi satu saya katakan Allahu Akbar. Lagi satu saya katakan Allahu Akbar. Ada biasa tak? Ada biasa kan? Ya? Mana satu yang betul? Ya? Kena belajar. Ya? Kena belajar. Jadi mana satu yang betul? Ada 3 cara tadi tu. Ya? Mana satu yang betul? Paling amat, paling betul. Ya? Paling betul adalah Allahu Akbar. Jadi macam ini, Allahu Akbar. Salah ke? Tak, betul. Ya. Allahu Akbar. Salah ke? Tak, betul. Allahu Akbar paling betul. Itu ulama jelaskan. Yang tak betul adalah tak ada Allahu Akbar. Tahu-tahu dia diri, ya aja. Ya. Wala dhalin, amin. Allahu Akbar dia tak ada. Ya. Ada lagi yang paling, ada lagi yang bukan tak betul. Memang paling teruk, paling tak betul. Apa dia? Tak sembahyang sama saya. Tak sembahyang sama saya. Ini paling tak betul, paling teruk pada jemaah sekalian. Hati-hati. Ya, hati-hati para jemaah sekalian. Ya. Kita nak masuk bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang Allah lipat kali gandakan amal ibadah kita. Para alim ulama dahulu kala mereka apa? Bukan nak masuk bulan Ramadan, nak melaksanakan suatu ibadah yang baik, mereka akan niat. Niat apa? Niat. Ya. Pada Rabu ada kuliah usaha asal. Yalah, insya-Allah aku nak pergi je. Itu dah niat tu. Ya, itu dah niat. Tapi dia tak dapat pergi. Macam apa? Dosa ke tidak? Apa Nabi SAW ajarkan kepada kita? Dalam hadis Nabi SAW memperjelaskan, barang siapa yang niat bercita-cita nak buat suatu ibadah. Suatu ibadah seperti apa? Kita nak pergi belajar agama, kita nak pergi sembahyang ke masjid, ya, kita nak berikan family kita barang makan. Kan ibadah je. Ya. Dia dah niat dah. Nanti balik ni bini aku suka sup kambing, bini suka pes sedap ni. Anak aku suka mie goreng, ya. Anak perempuan aku pula suka rojak Bandung, ya. Aku pula suka air Bandung lah, suka beginilah. Ya. Tapi lepas tu dia lupa nak beli. Dia berpakai. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kita nak buat benda baik, niat kita nak buat benda baik. Kita niat saja, belum buat, Allah dah kasih 10 pahala. 10 pahala. Belum buat. Kalau buat, ya, Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan 700 kali lipat ganda. Macam mana kalau kita niat tak baik ke? Ya, nanti malam ni, hari Rabu ni, kat Masjid Raja Fatimah ni ada kuliah. Ramai orang datang tau. Aku datang ke masjid, tapi nanti tengah kuliah aku keluar. Apa pasal? Aku tengok mana slipper bagus, aku kebas lah. Contoh lah katakan. Macam itu dia tak baik kan? Nabi jelas apa? Kalau orang itu dia niat nak buat suatu benda tak baik, suatu benda jahat, suatu benda maksiat, dia belum buat, maka dia tidak dikirakan satu dosa. Belum lagi. Tapi kalau dia dapat buat dosa tersebut, maka dia dikirakan dia baru buat satu dosa saja. Ini sifat kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Mana ada kita kerja dengan orang macam ni tak? Ya, katakan saya kerja dengan awak. Saya mau bilang haji, besok nanti saya datang. Okey Ustaz, kalau Ustaz bilang besok Ustaz datang, ni saya dah pena pada Ustaz dah, ya, gaji 10 kali lipat. Ya. Besok saya datang, Ustaz betul datang kan? Okey, saya kasih Ustaz gaji 700 kali lipat. Tak ada kerja dengan manusia macam ini, tak ada. Tapi kerja sama Allah Taala, amin. Begitu dia pada jemaah
sekalian. Pasang niat dari sekarang. Oh, nak masuk bulan Ramadan, insya-Allah aku tiap-tiap malam nak solat tarawih. Ya, nanti hujung minggu kalau ada duit lebih sikit, ya, aku nak ajak family aku buka puasa bersama. Ya, nanti salah satu dari hari dekat dalam bulan Ramadan ni, ya, aku nak kasih derma sikit lah dekat masjid. Sebab masjid-masjid kalau bulan puasa ni kan kasih orang kubur pakai miskin, ya. Tapi dia tak dapat buat. Dia tak dapat buat tapi dia dah niat. Dia dah dapat 10 macam pahala. Kalau dia dapat buat, dia dapat pahalanya dilipat kali ganda sampai 700 kali lipat ganda. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah kurniakan kita kesihatan, dapat kita jumpa dengan bulan Ramadan. Dapat jumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, masya-Allah. Macam mana tu Lailatul Qadar? Ya. Bentuk dia macam mana bentuk dia? Adakah bentuk dia macam orang? Ataupun Lailatul Qadar tu kita dapat makan free? Coba. Ya. Ataupun kita dapat duit banyak? Apa tu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu para jemaah sekalian, ya, memang adalah keterangan-keterangan para alim ulama. Imam Nawawi pernah cakap, Imam Ghazali pernah cakap, kalau hari pertama puasa jatuh hari ini, maka Lailatul Qadar hari ini ada. Itu pendapat para alim ulama. Dan kita tak boleh ulang, tak boleh. Ini ulama ni bukannya betul. Jangan. Dosa. Sebab dia ulama. Kita lemah mungkin. Nasi lemak tak boleh macam sekalian. Ya. Kita tak sama level dengan ulama. Ya. Cuma dari segi umumnya memang Lailatul Qadar itu dirahsiakan. Nabi jelas apa? Berjaga-jagalah kamu pada 10 malam terakhir dan di antara malam-malam yang ganjil. Selalu kita bilang apa? Malam leko. Betul tak apa macam itu malam Lailatul Qadar. Maka para alim ulama memperjelaskan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar iaitu kita pada malam-malam terakhir kita dapat beribadah di dalam malam. Orang lain tidur, orang lain tak ibadah, kita dapat ibadah. Dan bila kita dapat ibadah, kita tenang, khusyuk, suka, menangis, ingat dosa, taubat pada Allah Ta'ala. Dan bila dah habis ibadah tu tenang hati kita, happy kita, hajat kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu orang tu dapat dari kita. Orang itu dapat dari kita. Ya. Jadi bagaimana? Dari sekarang niat, insya-Allah tahun ini bulan Ramadan, malam terakhir, malam-malam ganjil, aku nak ibadah dalam malam. Ya, mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar. Begitu dia. Ibadah apa yang aku bagus ni? Apa nak ibadah apa yang apa? Ibadah aku sama Ustaz, kalau saya nak mengaji pun aku boleh? Boleh. Ustaz, saya nak sembahyang tasbih boleh? Boleh. Ustaz, saya nak sembahyang tahajud 2 rakaat ni Ustaz. Lepas tu saya duduk dekat tinggal sembahyang, saya nak istighfar, saya nak berzikir, saya nak baca selawat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi masalah. Ya. Ustaz, saya nak sembahyang tahajud tapi sambil saya nak baca Quran, nak pegang Quran solat tahajud. Boleh tak? Boleh. Yang boleh tak boleh? Yang tak boleh? Yang tak boleh macam mana? Dia tak tahajud sama sekali. Itu tak boleh. Sebab apa? Busy. Apa saya busy? Jual ayam percik kat bazar. Bukan tak boleh. Nak jual ledeng, nak jual kuih-kuih, nak jual ayam panggang. Boleh. Tak jadi masalah. Tapi malamnya ibadah lah. Walaupun 2 rakaat. Bangun dan malam tersebut. InsyaAllah. Baik para jemaah sekalian, mari kita teruskan baca kitab. Nanti saya cerita-cerita, kita tak baca kitab. Nanti Ustaz Syafat dan Ustaz Hasan tak baca kitab. Okey, mari kita baca kitab. Tak ada dah. Ustaz Syafat dan cakap lebih baik, insyaAllah. Baik, diperjelaskan. Berkata Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, innaha ta'ani al-istiqnat al-istiqanah wal
al-khudu' lillah jalla wa ala. Laqad dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yujahidu fi sabiliha a'waman katsira ya'ba alaihi qaumuhu an yaqulaha wa ghallu li ajliha yunasibunahu al-'ida. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah menyerah dan menunduk kepada Allah. Al-iskana wal khudu. Al-iskana, serah diri kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Bila kita ucapkan la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya kita surrender sama Allah. Ya, kita serahkan jiwa kita, nyawa kita, rezeki kita, hidup kita pada Allah. Dan kita tunduk pada Allah Ta'ala. Maksud tunduk itu apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang wajib kita sujud kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Tengok. Dan Rasulullah SAW telah bertahun-tahun berjuang kerananya. Apa maksud berjuang kerananya? Rasulullah SAW menegakkan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada apa-apa pun yang dapat menghalang, dan tidak ada apa-apa pun dapat untuk memberhentikan, stopkan perjalanan Rasulullah SAW. Sebab diserahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum beliau tetap enggan melafazkan la ilaha illallah. Bahkan kerana kalimat itu mereka telah memusuhinya. Ya, Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah. Ada kaumnya, umatnya tak mau terima la ilaha illallah. Bahkan mereka cuba untuk stopkan la ilaha illallah, cuba untuk memusuhi Rasulullah SAW. Buktinya para jemaah sekalian, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, betul-betul para jemaah sekalian, ada Hindun, ada Wahsy. Hindun yang upah Wahsy dia upah lembing sampai masuk ke dada Sayyidina Hamzah pada perang Uhud. Beliau. Ya, ada kaum manusia yang namanya orang Majusi, ya, orang sembah api, para jemaah sekalian. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Beliau. Ini semua memusuhi Rasulullah. Mereka cuba sedaya upaya biar Rasulullah tidak menyampaikan la ilaha illallah. Tapi mereka hanya mampu pada seketika waktu saja. Setelah itu mereka kalah. Maksud kalah bagaimana? Ya, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, betul-betul. Ya. Dan banyak lagi orang-orang yang cuba, ya, peperangan dengan orang Yahudi disebut dengan perang Khaybar. Perang Khaybar, orang Yahudi sendiri surrender pada Rasulullah. Tak jadi perang tu, Rasulullah kepung saja. Rasulullah kepung saja orang Yahudi itu. Rasulullah kepung saja. Ya, Rasulullah kepung saja. Surrender orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi yang ada peringgi di Madinah, ya, turun kalah dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Bagaimana? Ya, sebab waktu itu Madinah kekurangan air. Perigi orang Yahudi itu banyak air. Maka kalau orang Islam datang, kena bayar dengan harga yang mahal. Ya, kena bayar dengan harga yang mahal. Ya. Tapi kalau orang selain daripada orang Islam, ada yang bayar sikit, ada yang tak bayar free. Maka sampai telinga ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah perintahkan Sayyidina Uthman untuk uruskan perigi. Maka Sayyidina Uthman buat apa pada jemaah sekalian? Sayyidina Uthman kasih tahu dengan orang Yahudi yang memiliki perigi tersebut, kena jual.
tak nak jual. Kau nak sewa kata, aku bayar sewa. Sebab Sayyidina Osman ni di antara sahabat Rasulullah SAW yang millionaire pada jemaah sekalian. Awak tahu tak pada jemaah sekalian, di negara Arab Saudi sampai sekarang, salah satu bank account di negara Arab Saudi yang paling banyak duit dia, apa account dia? Account Sayyidina Osman bin Affan. Padahal orang dia tak ada lah. Ya, zaman Sayyidina Osman bank pun tak ada. Sebab itu tanah milik Sayyidina Osman dah jadi hotel pada jemaah sekalian. Maka tanah itu adalah tanah milik Sayyidina Osman, wakaf Sayyidina Osman, maka dijaga oleh kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang duit daripada hotel tu tak pernah kurang, bertambah. Bayangkan kalau kayanya Sayyidina Osman. Sampai dijelaskan Sayyidina Osman bin Affan ni, kalau dikumpulkan 100 ekor unta, ya, setiap ekor unta bawa kunci gudang harta Sayyidina Osman. Ya, itu 100 ekor unta tak cukup nak angkat kunci gudang Sayyidina Osman. Kunci lah, belum buka lagi. Kalau buka ke dalam harta macam mana? Allah. Ya, akhirnya orang Yahudi itu setuju nak sewakan beli, tapi dengan syarat kata orang Yahudi itu, ya, kena bayar mahal. Berapa kata dia? Ya, pertama dia bilang harga dengan 100 dinar. Dinar mahal tak? Dinar itu duit emas, ya. Maka bila Sayyidina Osman nak bayar 1 dinar, modal tak? Tak boleh, tak cukup. Berapa? 200. Boleh? Sayyidina Osman nak bayar 200. Tak cukup. Mesti tambah lagi. Berapa? 800 dinar. Okey, boleh? Aku sewa 800 dinar. Maka disewa oleh Sayyidina Osman. Macam mana kontrak dia? Seminggu engkau pakai, seminggu aku pakai, kata orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Osman apa? Bila waktu seminggu perigi itu milik Sayyidina Osman, orang Islam semua datang, ambil air itu, ambil, kata semua ambil, jangan bayar, ambil. Seminggu lagi satu, bukan milik Sayyidina Osman, milik orang Yahudi kembali. Sayyidina Osman kasih tahu dengan orang Islam, jangan ambil air. Akhirnya orang Yahudi ini malah boleh macam ini, boleh gigam. Apa dia buat? Sudahlah Sayyidina Osman, ya, aku jual ini, dia ambil. Tengok. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Osman. Tengok pada jemaah. Berarti apa? Apa pelajaran kita boleh dapat? Pelajaran kita boleh dapat dekat sini, kalau orang meniaga tapi dia buat jahat, jangan sokong. Sebab apa? Kalau kita sokong, maka dia ada harta, nanti dia ada kekuatan, dia akan buat jahat. Itu dia pula jemaah sekalian. Ya, itu dia. Ini hukum fikir pun jelaskan demikian. Kalau kita dapat tahu orang itu meniaga, tapi hasil perniagaan dia untuk rosakkan agama Islam, jangan sokong mereka. Begitu jaga dia para jemaah yang dirahmati Allah. Itu ada hukum, itu ada hukum fikir itu jelaskan demikian. Clear. Seterusnya, law kanat kalimatun tuqal laqaluha wantahat masalah. Sekiranya ia semata-mata suatu kalimat yang hanya perlu dilafazkan, sudah tentu mereka akan melafazkannya. Maksudnya apa? Kalaulah semua orang, baik orang Islam ataupun orang kafir, cukup dengan mengucapkan, melafazkan la ilaha illallah, settle tak masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Yang dimaksudkan apa? Bukan hanya dengan lafaz saja, akan tetapi mereka memahami kadar makna serta hakikat sejauh mana maksud tersebut, maka mereka mendapati susah untuk melafazkannya dan menerimanya. Berarti apa? Orang yang betul-betul faham dengan apa makna la ilaha illallah, maka dia akan mampu untuk melafaz
puaskan, dan dia akan jalan dengan jalan la ilaha illallah. Dia akan ibadah dengan la ilaha illallah. Dia akan berdoa dengan la ilaha illallah. Dia akan sujud pada la ilaha illallah. Makan, minum, segala urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat dengan la ilaha illallah. Akan tetapi kenapa jadi susah? Sebab sebahagian orang tak faham apa itu la ilaha illallah. Siapa yang tak boleh cakap? Semua orang boleh cakap. Mari kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Semua orang boleh zikir. Tapi kalau dia faham makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apa maknanya? Kalau kita buka kitab tauhid, dipecahkan satu-satu kalimat itu dipecahkan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti apa? Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan yang apa? Tak ada Tuhan yang maha perkasa, maha mampu, maha segala-galanya. Apa maksudnya? Contoh, kalau dah ada orang menyembah berhala, ya, dia anggap ini berhalanya Tuhan. Cuba kita sekarang, kalaulah ini botol air ini dianggap Tuhan, kita buat, kita pukul. Apa dia boleh buat ini? Dia tak boleh buat apa. Itu makna tidak ada Tuhan. Itu makna tidak ada Tuhan. Macam orang-orang kafir dulu zaman jahiliyah, mereka sembah berhala keliling Kaabah. Itu lebih daripada 70 berhala. Yang sekarang ni kita pergi Masjidil Haram, yang orang tawaf keliling Kaabah tu, dulu keliling Kaabah tu semua berhala. Semua berhala. Apa berhala tu boleh buat? Apa berhala tu boleh buat? Ya. Oh, tengok tu batu Hajar Aswad. Batu dari syurga tu. Batu dari syurga tu. Ya. Siapa saja yang pergi Mekah pasti akan berebut nak pucuk Hajar Aswad. Sampai-sampai cuba sedaya upaya, ya, cari bila time solat tu, cari dekat-dekat sampai pertama, dekat-dekat dengan Hajar Aswad. Itu pun beli kadang-kadang saya nampak imam belum beri salam, dia dah beri salam dah habis, dia lucu Hajar Aswad. Aduh, tak sah tu sembahyang tu. Kalau kita sembahyang berjemaah, mana boleh kita mendahului imam? Imam belum sujud, kita dah sujud. Imam belum beri salam, kita dah beri salam. Imam belum angkat takbir, kita dah angkat takbir. Salah tu. Ya. Sampai batu Hajar Aswad tu. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau dalam bahasa Melayu begini, wahai batu, engkau kalau aku cium, aku pucuk, ataupun aku tak cium, aku tak pucuk, engkau tidak mampu buat apa-apa pada aku. Ya. Yang katakan contoh Hajar Aswad, ataupun Hajar Aswad, saya tak nak cium. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kita pernah nampak orang pergi Mekah, orang tawaf, siapa tak pujuk Hajar Aswad, kalau keluar tangan dari Hajar Aswad, aku cetik kau dah ada. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Aku kalah hampa satu je, wahai Hajar Aswad. Sebab Rasulullah cium kau. Bila Rasulullah cium, serendah tak boleh. Sebab itulah aku pucuk kau. Itu dia wahai Rasul. Ya. Illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, melainkan Allah. Apa maksudnya? Tidak ada Tuhan yang kita berdoa kecuali doa kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sujud kecuali sujud pada Allah. Tidak ada Tuhan yang kita zikir kecuali zikir pada Allah. Tidak ada Tuhan yang dapat memakbulkan doa kita kecuali Allah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Sebab itu para alim ulama memperjelaskan apa?
la ilaha illallah tak boleh buat main. Ini la ilaha illallah, ini satu ucapan, suatu kalimat yang agung, yang besar, yang hebat, tak boleh buat main. Ya, dan sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama tasawuf, orang-orang tarekat, apa zikirnya? La ilaha illallah. Kadang-kadang kita tengok seram zikir mereka. Apa Ustaz? Macam orang menurun Ustaz. Zikir dia la ilaha illallah. Ada sampai pusing kepala, ada sampai berpusing begini. Ada yang bukan pusing tapi apa? Zikirnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam orang menari, macam orang joget. Ya, macam ada zikirnya tak itu, ada zikirnya dia. Jadi macam mana tu Ustaz? Boleh ke tak boleh? Nak zikir macam tengok macam orang menggul kan? Ya, zikir tengok pusing pada dia semua, pusing pada dia. Ada yang boleh boleh ke tak boleh Ustaz? Jawapan dia apa? Jawapan dia boleh. Yang tak boleh, yang tak nak zikir. Sekarang dia goyang badan dia begini ke, 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 dia begini ke. Apa dia ucapkan? Apa dia cakap? La ilaha illallah. Ada tak jumpa orang yang ucapkan la ilaha illallah salah? Ada? Ya Allah, tak boleh baca la ilaha illallah, apa salah? Nanti masuk neraka. Ada? Ada? Tak ada. Ya, tak ada. Jadi kita buka Quran. Jadi kita buka Quran. Allah Ta'ala perintah kita zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak, dengan ingatan yang banyak. Jadi kalau dia nak zikir la ilaha illallah, berapa banyak dia nak zikir? Dia nak zikir 100,000, boleh tak boleh? Boleh. Dia nak zikir la ilaha illallah berapa kali? Sekali, boleh? Boleh. Yang tak boleh, sama sekali tak zikir, tak boleh. Boleh. Cuma ada pada jemaah sekalian, dalam pelajaran tasawuf, nak zikir ni ibarat seperti kita pergi sekolah, mesti ada buku, mesti ada guru. Barulah jadi, baru cantik. Ya, tak pergi sekolah, tahu-tahu pas exam. Macam mana ni? Ya, ibarat tak sembahyang, tak baca Quran, tak pergi masjid, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak mandi 1 tahun, tak keluar rumah pun, tak berbilik pun, makannya lontong aja, lontong keluar jadi wali. Ini macam mana? Ini wali apa ni? Ini namanya wali orang. Betul tak betul macam-macam? Itu dia. Cuma ada ilmu tasawuf yang jelaskan. Awak kalau nak zikir begini, ada caranya begini, ada caranya begini, ada cara-caranya. Dan mesti belajar. Apa dia? Mesti belajar. Sama juga kita nak sembahyang tapi kita tak belajar. Tahu-tahu datang masjid, tengok kanan kiri orang semua duduk kan, dia pun duduk dia. Lepas tu orang bangun angkat kanan kiri, dia pun angkat kanan kiri. Dia tengok mulut orang bergerak-gerak, dia pun bergerak mulut dia. Apa dia baca? Ya. Kena belajar. Sebab itu ada keterangan jelaskan, barang siapa yang belajar tapi tak ada guru, maka gurunya syaitan. Ya.
Begitulah dia para jemaah sekalian, la ilaha illallah. Maka sesungguhnya yang dijelaskan makna dari la ilaha illallah artinya apa? Al-istislam wal inqiyad lil wahidil ahad fima amara wa fima zajar. Sesungguhnya lafaz tersebut artinya penyerahan diri, ikatkan diri kita dengan Allah. Berarti apa? Kita ada hubungan dengan Allah. Kita selalu zikir, kita selalu ingat pada Allah. Kita tak pernah berhenti zikir, kita selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia di bawah lindungan Allah Ta'ala. Dan apabila dia berzikir, dia akan dapat menjaga dirinya, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalaulah dia terlintas di dalam hatinya nak buat satu maksiat, tapi gara-gara dia zikir, maka zikir itu akan membantunya supaya dia tidak terjerumus ke dalam maksiat. Dan kalau datang sifat malasnya, ya manusia ada kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, tapi dia kuat berzikir. Akhirnya zikir ini jadi benteng pertahanan, maka hilang sifat malasnya, maka dia rajin beribadah. Ini makna zikir. Jadi apa kita boleh faham pada jemaah sekalian? Ucapan la ilaha illallah itu bukan main-main. Sebab itu kadang-kadang kita tengok para alim ulama, mereka kalau tutup pengajian mereka dengan apa? Mari kita zikir sama-sama. Ya, kadang-kadang dia laungkan la ilaha illallah itu dengan suara yang tinggi sekali. Dia okey kadang-kadang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli, paling mulia ucapan, ya afdalu qultu ana wan nabiyyun, paling mulia ucapan aku dan juga ucapan para nabi-nabi sebelum aku. Aku ucapkan la ilaha illallah. Ada lagi kadang-kadang dia ucapkan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, afdalu dzikri fa'lamu, paling mulia dan paling agungnya zikir adalah dia berkira ni la ilaha illallah. Ramai kekuatan la ilaha illallah, kekuatan la ilaha illallah. Oh, itu tak ada beding pada jemaah sekalian. Kekuatan la ilaha illallah lampu hidup sama. Kekuatan la ilaha illallah mangga pintu pecah. Kekuatan la ilaha illallah ting kebal. Ya, kekuatan la ilaha illallah dia hentak kaki. Kekuatan la ilaha illallah cukup dia tepuk meja je. Muntah darah. Oh, ada boleh macam ni ke? Ada keterangan-keterangan. Tapi jangan salah niat. Ini ustaz dah cakap macam ni lah. Aku kalau fikir confirm terror aku, siapa yang kata aku? Tengok dia la ilaha illallah. Tak tahu pun. Sebab apa? Niat dia dah Nabi. Orang zikir kerana Allah. Dia zikir dia nak power. Dia zikir dia nak jalan atas air. Dia zikir dia nak duduk dekat sejadah terbang. Dia zikir dia nak pulang. Kalau dia pesawat, saya apa-apa dia masuk tak? Ini sudah lari tujuannya. Ya, lari tujuannya. Kita zikir kepada Allah. Itu terbang ke, tak terbang ke, kebal ke, tak kebal ke, tak terbakar ke, bagaimana ke, itu kita serahkan kepada Allah. Bukan tujuan kita. Yang kau baca dari Allah tu jangan main kau. Ya, kau ikut baca. Sekali mata buka dah boleh sampai Mekah tau. Wow, wah semua orang tak boleh saya pun nak tu. Senang nak pergi Mekah. Dah pergi haji tak payah ikut Allah. Macam mata dari Allah pun sampai habis semua. Saya pun nak tu. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik para jemaah sekalian. Ya, dah masuk waktu isya dah. Kita tinggal lagi satu muka surat.
dah selesai kitab ini part 1. Jadi insya-Allah minggu depan para jemaah sekalian, saya dikasih tahu oleh Ustaz Sya'ban Imam Masjid Hajjah Fatimah ini minggu depan 6 hari bulan 3 Mac adalah last kuliah kita. Lepas tu stop para jemaah sekalian sebab bulan Ramadan ya. Bila kita start balik? Kita start balik nanti pada 1 hari bulan 5, iaitu 22 Syawal. Raya nanti ya, minggu yang ketiga kita start kita punya kuliah nanti insya-Allah. Jadi minggu depan nanti kita akan habiskan kitab ini yang part 1. Jadi nanti bila kita start balik, dia dah start pada part 2 pada jemaah sekalian. Ya, baik, insya-Allah minggu depan sama-sama kita niat untuk zikir, mudah-mudahan kita boleh terbang. Siapa yang mana? La ilaha illallah. Kalau tengok dalam musik, ada korban dengan duit 10,000. Oh, tak ada. Kalau macam itu semua orang mau zikir, apa pasal? Dapat duit. Salah tu tujuan tu tak boleh tu. Niat tak betul tu tak boleh tu. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umr, sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq, tawbatan qabla al-maut, shahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu